Dalam satu hadis sahih, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Baginda menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan menjadi seorang kaya. Maka janganlah kamu menundanya hingga tiba nyawamu berada di halkum. Lalu kamu berkata, yang ini milik si Polan dan yang ini milik si Polan, padahal harta itu sudah menjadi milik si Polan, ahli warisnya." Hadis riwayat Abu Bukhari. Berdasarkan hadis itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan sedekah terbaik adalah ketika diri dalam keadaan sihat dan kedekut. Sedekah dalam keadaan kedekut bermakna ketika memberi seorang itu mencabar dirinya untuk bersedekah, biarpun berkikir dan berat melakukannya. Itu sedekah yang cukup besar ganjarannya. Selain bersedekah, pada masa yang sama dia melawan sifat mazmumahnya, iaitu kedekut. Bersedekah itu tidak akan mengurangkan harta seseorang, bahkan semakin bertambah dan terus bertambah. Perkara itu juga dinyatakan dalam satu hadis yang bermaksud tidak akan berkurang rezeki orang yang bersedekah kecuali bertambah, bertambah dan bertambah. Maka kita perlu letakkan keyakinan pada kalimah akan bertambah rezeki pada sedekah yang diberikan terhadap orang lain. Bukan itu sahaja, amalan bersedekah sebenarnya dapat memkayakan hati, membersihkan harta serta memanjangkan usia manusia. Seterusnya dalam hadis berkenaan dinyatakan sedekah itu lebih afdal bagi golongan yang bercita-cita ingin bertambah kaya. Namun dalam hal bersedekah dia tetap diutamakan. Selain itu, sedekah dalam situasi seorang takut menjadi miskin dan berkurang hartanya, namun urusan sedekahnya tetap dititik beratkan. Nabi Muhammad SAW turut berpesan, sekiranya hendak bersedekah, jangan ditunggu hingga nyawa berada di hujung halkum. Masa itu baru teringat untuk bersedekahkan kepada anak yatim, bahagian ini kepada pembinaan masjid dan surau, manakala bahagian itu pula pada orang yang susah dan sebagainya. Ketika malaikat maut sudah berada untuk mencabut nyawa, pada masa itu mereka merayu supaya kematiannya ditangguhkan kerana ingin bersedekah. Namun perancangan dan rayuannya tidak akan didengar lagi. Allah SWT berfirman yang bermaksud, "Dan belanjakanlah sebahagian daripada rezeki yang kamu berikan kepada kamu, yang kami berikan kepada kamu sebelum seorang daripada kamu sampai ajal maut kepadanya." Maka pada saat itu akan merayu kepada katanya, "Wahai Tuhanku, alangkah baiknya kalau engkau lambatkan kedatangan ajal matiku ke suatu masa yang sedikit saja lagi, supaya aku dapat bersedekah dan dapat pula aku menjauh menjadi daripada orang-orang yang soleh." Dan ingatlah, Allah tidak akan sekali-sekali melambatkan kematian seorang atau sesuatu yang bernyawa apabila sampai ajalnya, dan Allah amat mendalam pengetahuannya mengenai segala yang kamu kerjakan. Surah Al-Munafikun ayat 10 dan 11. Ayat berkenaan menyatakan kepada kita bahawa betapa sedekah itu begitu besar kesannya kepada manusia. Al-Quran tidak menyatakan manusia hendak meninggal dunia minta masa seketika untuk melaksanakan solat atau membaca Al-Quran, tetapi merayu kepada Allah SWT untuk bersedekah sebanyak-banyaknya. Dalam ayat itu juga Allah SWT membalas, dia tidak sekali akan memberi tempoh walaupun sesaat apabila tiba masanya. Sebab itu, bagi menyelesaikan berbagai masalah dalam kehidupan manusia hari ini, sedekah adalah jalan penyelesaiannya. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 134 mengenai bersedekah yang bermaksud, "Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu dan mendapat syurga pada bidangnya seluas segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa." Iaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa yang senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang maafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik. Setiap apa yang diperintahkan Allah SWT pasti besar manfaatnya. Apa yang pasti, sekecil-kecil perkara sama dalam bentuk wang ringgit, harta, buah fikiran dan keringat yang disalurkan di jalan Allah pasti akan menjadi pelaburan menguntungkan di akhirat kelak. Allah SWT berfirman dalam surah Sabah ayat 39 yang bermaksud, "Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanku memewahkan rezeki bagi siapa yang dikenakinya di antara hamba-hambanya, dan dia juga menyempitkan baginya, dan apa saja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah juga sebaik-baik pemberi rezeki."
Oleh itu, segeralah bersedekah selagi hayat di kandung badan.